特高声，听啊听声空声唱，荣耀归于新生王。我们有请Yohanes牧师和梁华伟弟兄。 Kepada Pendeta Yohanes dan Saudara Tony Yakub kami persilakan. Bapak Ibu, marilah kita menundukkan kepala memohon pertolongan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，先低下头来祷告。 Bapa yang maha baik, 慈爱的天父， Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat. 充满怜悯而慈爱的天父， Kami rindu mendengarkan firman-Mu. 我们渴慕聆听主你的话语， Terangi hati dan pikiran kami, 求主照亮我们的心思意念， agar firman yang kami dengar sungguh-sungguh dapat kami resapi, 使到我们所听的，我们可以体会， juga dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 为能够行在我们生命里， Pimpinlah kami Tuhan. 带领我们。 Terima kasih 我们 Tuhan 感谢你， Yesus. Amin. 阿门。 Shalom. 平安， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah sambutlah Dia. 今天早上我们的讲题就是迎接他。 Firman Tuhan diambil dari nats bacaan Alkitab Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6. 我们中文是从以赛亚书第9章第1到第7节。 Saya akan membacakannya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 听见的和行在生命里的有福了。 Di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 以赛亚书9章6节告诉我们，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必在他的肩头上，他的名称为奇妙，赐是全能的神，永在这夫和平的君。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada suku-suku Israel di Yehuda dan di Yerusalem. 这是以赛亚先知对在犹太地和以色列地的神所赐福给他们的。
Pada waktu itu bangsa Israel mereka rajin beribadah kepada Allah. 当时以色列人他们热心的敬拜， Di antara mereka ada orang-orang yang sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. 他们当中有的虔诚的跟随主， Namun kebanyakan dari mereka justru menolak untuk menaati firman Tuhan. 可是大多数他们中间拒绝上帝。 Artinya secara lahiriah nampaknya beribadah, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. 他们的外表看似敬拜上帝，可是内心远离主。 Hal itu nampak jelas ketika mereka menganiaya para nabi-nabi Allah. 从他们恶害先知们的行为，我们就看出他们的内心。 Mereka rajin menyembah Tuhan, memberi korban persembahan, tetapi mereka tidak menaati firman dalam kehidupan keseharian. 他们殷勤的献祭敬拜仪式，可是他们不行主的道。 Bahkan Yesaya sendiri dalam tradisi dijelaskan dia dibunuh dengan gergaji, hancur remuk pada pemerintahan Manase waktu itu. 传说这个以赛亚先知在玛拿西王朝的时候，他被以锯子来锯他的手， Sebuah resiko sebagai seorang nabi. 这是身为先知的必须负担的。 Namun yang dilakukan Israel ini kemudian dibalaskan oleh Allah dengan mengizinkan musuh-musuh mereka menyerang. 因为这个以色列人的恶行为，神来责备他们，使在外邦人来欺负他们。 Ketidaktaatan Israel membuat Allah memberikan hukuman kepada mereka. 因为他们不顺从上帝，所以上帝就惩罚他们。 Israel taat, Tuhan memberi berkat. 当他们顺服上帝的时候，上帝就祝福他们； Tapi Israel tidak taat, Allah memberikan hukuman kepada mereka. 当他们不顺服上帝的时候，上帝就降祸给他们。 Waktu itu Allah mengizinkan bangsa Asyur menjajah Israel Utara dan bangsa Babel menjajah Israel Selatan. 就是当时上帝允许巴比伦来欺负外邦人，他们来欺负以色列和犹太地。 Mereka bukan hanya dikuasai, tapi mereka pun ditawan, dibawa ke dalam pembuangan. 他们不但被侵略，他们也被掳。 Waktu itu Israel sungguh-sungguh mengalami kesusahan besar. 当时以色列正在被穷逼窘境。 Di sini ada yang pernah dihukum Tuhan? 你们曾经有在痛苦中吗？ Dihukum begitu mengalami penderitaan yang begitu berat? 能在被受惩罚中吗？ Waktu itu Israel karena tidak taat, mereka sungguh-sungguh dibuat melarat oleh Tuhan. 他们因为他们违背上帝的命令，所以他们民不聊生。 Mereka dibuat kelaparan begitu rupa di mana-mana tidak ada makanan. 他们到处充满饥饿的人， Mereka dibuat sedemikian rupa tertekan, ditindas sehingga mereka mengalami kesesakan. 他们被欺压得甚重， Bahkan mereka mulai kehilangan harapan. 使他们处在绝望当中。 Kesuraman, kegelapan mulai melingkupi bangsa Israel. 前途渺茫，黑阴漫步，遮盖他们。 Dalam perjanjian lama kita dapat melihat berbagai akar masalah penderitaan ternyata semua karena ketidaktaatan. 从旧约圣经里面读到，他们一切的痛苦和惩罚，就是因着他们不行主的道。 Dalam perjanjian lama, ketidaktaatan bukan hanya membuat mereka melarat, tidak bisa makan.
旧约里，因为他们的不顺服，使到他们贫穷、饥饿。 Tapi Tuhan juga membuat mereka sakit 上帝也使到他们受疾病， dan mati. 甚至死亡。 Perhatikan 3 hal ini. 你注意3件事： Hukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak taat. 上帝对以色列人的惩罚，因为他们的不顺从， Mereka akan dibuat melarat yang pertama. 他们被惩罚成为贫穷， Mereka dibuat sakit 他们受到疾病， dan mereka dibuat mati. 使到他们受死。 3 hal itu yang harus dilewati bangsa Israel 这 pada 个 waktu itu. 3个阶段必须以色列人经过。 Memang ada penyebab lain kalau kita mempelajari perjanjian lama, sumber dari penderitaan manusia. 当然，还有另一个原因使到他们受惩罚。 Kalau Bapak Ibu mempelajari hidup Ayub, 如果我们学习到约伯的生平， penderitaannya bukan karena dia berbuat dosa, 约伯受痛苦，不是因为他犯了罪， tapi karena ulah iblis yang ingin menjatuhkan dia. 因为魔鬼要试探他， Tapi itu diizinkan Tuhan. 可是上帝允许。 Tapi kalau kita pelajari perjanjian lama, 如果我们学习旧约， maka sebagian besar kesusahan manusia karena akibat dosa. 那么可以涵盖全部人类的痛苦，乃是来于罪恶。 Lalu apakah dengan demikian tidak ada harapan bagi manusia? 那么如果这样说，人类就没有盼望了吗？ Dalam kisah kitab suci dijelaskan ketika Israel bertobat, 当我们读在圣经里告诉我们，每当以色列人悔改的时候， berbalik dari jalannya yang jahat, 他们从他们的罪里回头归向主， mereka membaharui janji mereka kepada Allah, 他们更新他们对主的真诚， maka Allah tetap membuka tangannya. 上帝悦纳他们， Allah tetap setia dengan janjinya. 上帝仍然忠心等待他们， Ia akan melepaskan dan menyelamatkan mereka. 拯救释放他们， Pengharapan akan terang 对光的盼望， setelah kekelaman sekian lama muncul dari nubuatan Yesaya. 就是当黑暗了这么久的时间，在以赛亚里充满了希光的盼望。 Di dalam kisah dijelaskan sebuah penyekatan terhadap masa lalu itu. 就是我们看他们的以前的生活， Perhatikan di sana bahwa penghukuman itu tidaklah selamanya. 在哪里说的这个咒诅不是永远的。 Dalam ayat yang ke-23 dijelaskan di sana. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. 这里告诉我们，不是永远的，他们处在痛苦里。 Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. 从前神使西布伦地和拿弗地里被藐视，末后却使沿海的路、约旦河处外邦人的加利利地得着荣耀。 Kehancuran Yehuda dan Yerusalem ditutup dengan sebuah misi penyelamatan dalam 3 fase. Bisa kita lihat dalam kisah ini. 以色列国人犹大国的灭亡带来了拯救的新盼望。 Fase pertama adalah hadirnya Raja Hizkia menjadi Raja Israel. 第一段就是西西家做王的时候， Dia begitu tunduk dan taat kepada Allah. 他忠诚的跟随主。 Karena Raja Hizkia tunduk dan taat kepada Allah, maka semua bangsa akhirnya mengikuti dia. 当西西家王他忠心跟随主，全百姓也尽全跟随主。 Hal ini memungkinkan hadirnya kedamaian dan kemakmuran Israel pada masa Hizkia. 使到犹大国他们可以享受国泰民安。
Allah membawa perubahan baru, keselamatan bagi bangsa Israel melalui Hizkia. 神使到以色列人可以被造就，可以更新，来享受主的祝福。 Fase kedua adalah masa ketika bangsa Yehuda kembali dari pembuangan. 第二阶段就是当犹太人从被掳之地归回他们应许之地， Setelah mereka ditawan sekian lama, 当他们 akhirnya 被掳之时， mereka dikembalikan oleh Allah. 然后上帝带领他们回归。 Dan fase ketiga adalah masa yang lebih besar. 第三阶段就是更大的那个时间， Di mana keselamatan terlihat dari hadirnya seorang Mesias yang akhirnya digenapi dalam diri Kristus Sang Juru Selamat dunia. 就是救主弥赛亚的到来。 Dalam Yesaya 9 ayat 5 tersirat dengan jelas nubuatan itu. 在以赛亚9章6节告诉我们， Bahwa Juru Selamat Kristus Tuhan telah hadir diberikan untuk kita. Namanya disebutkan orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，他就是奇妙赐世全能的神，永在的父，和平的君。 Inilah kabar gembira yang diterima Israel. 这是好消息。 Lalu pertanyaannya adalah, 问题是， bagaimana respon kita menyambut dia? 我们的反应是什么呢？ Dalam peristiwa Natal kita diingatkan kembali mengenai kelahiran Kristus. 在圣诞的时刻，我们再次被提醒，来迎接耶稣。 Maka selayaknya kita memberikan respon yang benar kepada dia. 我们本应该有正确的回应。 Respon pertama yang perlu kita lakukan dalam menyambut dia adalah 当第一的反应来迎接耶稣，就是 bersorak-sorak dan bersukacita di hadapannya. 我们必须以欢喜高声歌唱，快乐的迎接他。 Dalam ayat yang kedua, pasal 9 dikatakan, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. 第三节，你使之国的民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掳掠的那样的快乐。 Pembebasan dari cengkraman bangsa Asyur dan bangsa Babel memberikan harapan baru bagi Israel. 从外邦人的整个欺负当中被释放，给了他们新的盼望。 Hadirnya terang 光的到来 merupakan sebuah metafora untuk kehadiran Allah. 光的到来来代表神的到来。 Hal ini juga menunjuk pada Injil yang kita imani. 这在福音里我们所接受的。 Kehadiran Allah adalah pengharapan dan kehidupan bagi umat. 神的到来就是我们的盼望， Tapi ditinggalkan Allah adalah sebuah kesusahan besar. 当神离去我们，就是最悲哀的时刻。 Ditinggalkan Allah mengakibatkan kematian bagi umat. 当神离去我们，就是死亡的到来。 Oleh karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal agar kita memperoleh pembebasan, keselamatan dan kehidupan. 所以神差他的独生子来，使到我们可以得着释放。 Kasih Allah ini membawa umat bersukacita. 神的爱使到我们能够欢喜， Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang-orang lain di sekitar mereka. 不单是我们有了快乐欢喜，也是我们周围的人也会被我们感染。 Sukacita digambarkan dalam dua ekspresi metafora. 这个欢喜这里来告诉我们，
yakni sukacita panen dan sukacita membagi hasil jarahan. 就是在哪里告诉我们，他们好像收割的欢喜，如分猎物的那样的快乐。 Saudara, sukacita panen itu sukacita yang begitu menghibur bagi para petani. 这里所形容的收割的欢喜，对于这农民是何等喜乐、何等美好的事。 Sukacita yang sama itu bisa terjadi juga bukan hanya waktu panen, tapi juga bagi mereka yang mendapatkan banyak hasil ternak jika mereka peternak. 也是那些他们在祭牧的人，他们的养殖场的繁多，他们也是很欢喜。 Hal yang sama juga terjadi ketika mereka mendapat banyak hasil jarahan. 就是在这里也有形容像人分猎物那样的快乐。 Mengapa perlu bersukacita? 为什么欢喜快乐呢？ Saudara, menanam tanaman padi, apakah Anda bisa menjamin panen? 当你务农栽种的时候，谁能担保你所种的肯定有收割？ Tidak ada yang bisa menjamin. 没有人能够担保。 Kalau Anda menanam tanaman bisa berbuah, itu karena anugerah Tuhan. 当你栽种某种水果能够收割的时候，那是恩典。 Anda buka usaha, Anda untung, itu juga karena anugerah Tuhan. 我们做生意开店能够赚钱也是恩典， Semua karena kemurahan Tuhan. 一切上帝的怜悯。 Oleh karena itu kemurahan Tuhan, maka semua orang layak bersukacita atasnya. 因为一切出于上帝的怜悯，所以我们必须以欢喜的态度来感恩。 Dan sukacita itu dapat kita lihat dari nubuatan Sakaria juga. 我们也从撒迦利亚书来解析到， Dalam Sakaria 9 ayat 9 dikatakan di sana, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. 撒迦利亚书9章9节，西安的民啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民啊，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的举子。 Dan hal itu digenapi di dalam Yohanes 12 ayat 12 yang mengatakan demikian. 这个应验这个预言就在约翰福音12章12节被应验。 Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 约翰福音12章12节到13节，第二天有许多人来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着种树枝出去迎接他，喊着说：“和散那，奉主名来的以色列王是应当称颂的。” Sukacita besar terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi waktu itu. 犹太民中大大的喜乐， Karena mereka merindukan pembebasan dari penguasa Romawi. 因为他们渴望可以从罗马的侵略被释放。 Dan hadirnya Yesus di sana memberikan harapan baru. Yesus bisa menjadi raja yang membebaskan mereka dari kuasa Romawi. 耶稣的到来给他们新希望，这个以色列的王来拯救他们。 Kehadiran Yesus disambut dengan sorak-sorai dan sukacita besar. 耶稣的到来，他们以欢呼高声的喜乐来迎接这个新王。 Mestinya kita juga bersorak dan bersukacita. 我们也
本应当高声歌唱的欢呼快乐。 Mendengar kisah tentang kehadiran Yesus, mestinya kita juga bergembira. 我们也本应当很高兴来迎接耶稣的降生。 Namun realita seringkali terjadi, 可是现实呢？ dia mendengar kabar tentang kelahiran Yesus, tentang hadirnya sang juru selamat, namun hatinya masih berduka. 很多人听到耶稣的到来，他仍然在痛苦流泪中。 Dia menerima hadirnya sang juru selamat, namun hatinya masih dilanda kesusahan dan penderitaan. 他听到了有关耶稣的信息，可是他仍然沉默在痛苦中。 Kabar kelahiran Yesus bukan hanya tidak diindahkan, bahkan sebagian orang menolaknya, bahkan menganggap sebagai berita bohong. 有的人不动于衷，有的人拒绝这个事实，耶稣已经降生。 Hal itu bisa terjadi, kenapa? 为什么这一切能够发生呢？ Dalam Roma 3:23 dan Roma 6 ayat 23a dikatakan demikian. 罗马书3章23节和6章23节如此说。 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sebab upah dosa ialah maut. 因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Dosa membuat hidup manusia menjadi susah. 因为罪的工价乃是死，罪使人痛苦， Dosa membuat manusia mengalami ketakutan. 罪使人惧怕。 Dan dosa yang sama membuat kita tidak bisa mengalami sukacita besar. 同样的罪使到我们不能够喜乐。 Bagaimana dengan kita? 对我们而言如何呢？ Apakah ada sukacita besar dalam hatimu? 你心中是否有充满喜乐呢？ Atau justru masih ada kesedihan, keputusasaan, dan kesepian? 你内心深处仍然在绝望当中吗？ Apakah berita lahirnya Sang Juru Selamat membuat saudara bergembira? 圣诞节耶稣降生的信息是否带来给你喜乐呢？ Jika belum, 倘若没有， berarti ada hal-hal yang perlu kita bereskan dengan Tuhan. 那么我们必须审查我们自己有什么罪，我们必须解决的。 Karena pada dasarnya dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. 因为罪的本质就是破坏我们与上帝的相交， Tapi dosa juga bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita. 罪也使到我们与彼此的关系破坏， Dosa membuat kita curiga dan tidak percaya. 罪使到我们充满怀疑，不信任任何人。 Curiga dengan suami, curiga dengan istri, curiga dengan anak, curiga dengan orang tua, dan sebagainya. 我们开始质疑我们的配偶、我们的双亲、我们的儿子。 Dosa merusak hubungan yang baik itu. 罪使到这一切的和睦被破坏， Dan dampaknya adalah kehancuran, kematian. 效果就是我们被灭亡。 Tidak adanya harapan akan masa depan karena manusia takut. Maka banyak orang kemudian mencari-cari cara agar bisa selamat. 因为前途渺茫，使到世人想方设法来拯救自己。 Persoalannya adalah kesalehan hidup tidak mampu menebus dosa kita. 问题是，虔诚的生活不能拯救我们自己。 Ingat baik-baik, dalam iman Kristen tidak berlaku sistem timbangan. 你们要始终记住，在基督教里，我们没有好像善举来体谅我们的行为。 Banyak berbuat baik atau banyak berbuat jahat. 你善更多还是恶更多来称？ Kalau banyak berbuat baik masuk surga, kalau banyak berbuat jahat masuk neraka. 如果善比恶多进天堂，恶比善多下地狱。 Dalam iman Kristen tidak demikian.
在基 hukumnya. 督教的信心里真理里没有这回事， Karena pada dasarnya kita tidak mungkin banyak bisa berbuat baik. 因为我们不可能行善， Karena dosa yang menguasai kita. 因为我们被罪所捆绑。 Satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan hanya karena penebusan dosa. 唯一得救的道路就是透过耶稣的拯救， Tidak ada jalan lain. 没有别的路。 Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan saudara. 好行为不能拯救我们， Ilmu pengetahuan pun tidak bisa menyelamatkan saudara. 知识、科学也不能拯救我们， Kecanggihan teknologi pun tidak bisa menebus dosa saudara. 科技的发达也不能够拯救我们。 Tidak ada yang bisa menebus dosa saudara kecuali melalui Yesus. 没有任何人可以拯救我们从罪里，除非耶稣基督。 Dan kita bersyukur 我们感谢主， Tuhan telah datang mengasihi kita lebih dulu. 上帝首先来爱我们。 Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan demikian. 约翰福音3章16节如此告诉我们： Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 约翰福音3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Kesuraman kegelapan yang melingkupi bangsa Israel diubah Tuhan menjadi kesukaan besar. 黑暗充满以色列人，变成光明，充满喜乐。 Ketakutan kita pun bisa berubah menjadi kesukaan besar ketika kita mendengar dan menerima kelahiran Tuhan. 我们的惧怕也会变成喜乐，当我们以信心来迎接耶稣。 Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersorak-sorak dan bersukacita di hadapannya. 所以没有理由我们不欢喜快乐在主面前。 Sambutlah dia dengan sorak-sorak dan sukacita. 我们以欢呼歌唱、高声赞美迎接耶稣。 Hal yang kedua yang penting adalah respon bahwa kita perlu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 第二，我们的反应就是我们必须相信上帝耶稣是充满权柄的。 Di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. 第5节告诉我们， Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 中文是第6节，以赛亚书9章6节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名称为奇妙，赐是全能的神，永在的父，和平的君。 Firman ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia dan 100% Allah. 这个上帝的话语告诉我们，耶稣是100%的上帝，他也是100%的人。 Kemanusiaannya dibuktikan dengan kelahirannya dan kehidupannya sebagai manusia. 他的人性就是透过他的降生、他的生平来证明他是人。 Dan kealahannya dibuktikan dengan nubuat para nabi dan penggenapannya melalui peristiwa-peristiwa ajaib yang menyertainya. 他的神性就是透过先知所预言，所以他所应验一切先知所预言的，来证明他是永能的上帝。 Bagaimana bisa menjelaskan 100% manusia, 100% Allah? 我们如何解释100%上帝和100%人？ Suatu saat ada orang yang bertanya kepada saya, 有一个时候一个人来问我， Bapak Pendeta, 牧师， bagaimana Yesus itu bisa jadi manusia tapi juga bisa jadi Allah? 耶稣如何又是人也是上帝，同样呢？同一个人呢？ Apakah dengan demikian di sorga tidak ada Allah?
同时是上帝，同时也是人，那在天堂就没有上帝了吗？ Karena Allah yang di sorga turun ke bumi jadi sorga kosong. 天堂的上帝来到人间，所以天堂没有上帝。 Lalu saya jelaskan, 所以我告诉他， Yesus adalah Allah. Dia adalah manusia. 耶稣是上帝，同时也是人。 Kalau dia Allah, dia bisa berbuat apa saja. 如果他是上帝，没有难成的事。 Dia bisa jadi manusia, 他能够成为人， dan dia bisa jadi apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. 他也可以成为他所想的。 Kalau Allah yang kami kenal kemudian menjadi manusia dalam pribadi Yesus, 倘若我们所相信的上帝道成肉身， itu karena Allah kami, Allah yang berkuasa. 这因为我们所敬拜的上帝是全能的上帝， Dan itu adalah misteri iman kami. 就是我们信心的奥秘。 Saya jelaskan lebih dari 2 jam, dia masih belum mengerti juga. 我花费2个钟头来向他解释，他仍然不明白。 Lalu saya bilang dengan dia demikian. 后来我告诉他， Mau mengerti dengan mudah 你要很简单的明白吗？ tentang Yesus yang saya imani? 有关我所信的耶稣吗？ Terima dulu Tuhan Yesus dalam hatimu. 你必须真心接受耶稣在你心里先， Baru kamu bisa tahu Yesus itu sebagai Allah tapi juga sebagai manusia. 然后你必然能够明白耶稣是上帝也是人。 Orang tidak akan mudah memahami dengan logikanya tentang Allah. 人凭着自己的逻辑很难明白接受耶稣， Kecuali Allah memberikan anugerahnya, pengertiannya kepada dia. 除非上帝向他启示，直到他能够明白接受耶稣。 Dan itu hanya bisa terjadi jika saudara punya iman kepadanya. 这一切才能够实行。倘若你有信心， Jadi kalau tidak mau masuk dulu, tidak mau beriman dulu, jangan harap dapat memahaminya. 倘若你没有首先有信心领受主，接受他为你的救主，你完全不可能明白。 Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 dikatakan demikian. 腓立比书第2章16节告诉我们， Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 腓立比书告诉我们，耶稣他不以神的形象原本所拥有的尊荣，可是他降卑为人，顺服，反而死在十字架上。 Ini adalah teologi inkarnasi. 这是道成肉身的教义， Pengosongan diri, 就是他虚己， in dan karnis. 就是他是上帝，可是他虚己成为人， Dalam daging. 道成肉身。 Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. 神来做人， Memang masih ada saja orang yang sulit percaya bahwa Yesus adalah Allah. 很多人很难接受耶稣是上帝。 Tapi saudara tidak perlu memaksa mereka. 我们不必勉强他们， Saudara juga tidak perlu memaksa dirimu untuk percaya. 你也不必勉强自己来相信， Karena itu adalah pilihan hidup kita masing-masing.
因为这一切是我们个人的选择。 Tetapi jika saudara mau percaya dan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah, 可是当你相信耶稣基督就是上帝的时候， maka kasih yang besar akan menebus dosa saudara. 他何等大的爱能够拯救你。 Jika saudara pun masih sulit mempercayai kealahan Yesus, 如果今天你还很难接受耶稣是上帝的话， itu juga masih bisa dimaklumi. 我们可以理解， Karena murid Yesus pun yang bernama Thomas tidak langsung percaya. 因为耶稣的门徒多马也不直接接受， Thomas tidak langsung percaya mengenai kebangkitan Tuhan. 他也不马上接受耶稣已经降生已经复活。 Thomas baru mau percaya setelah mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. 他的手指要插入耶稣的肋旁才能够相信。 Ketika murid-murid Yesus berkata, "Kami telah melihat Tuhan." 当耶稣的门徒告诉他，我们已经见到了主， Thomas dengan santainya berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 托马却说，我非看见他的手上的钉痕，用指头伸入他的钉痕，又用手伸入他的肋旁，我总不信。 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。 Waktu itu Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. 耶稣来站在他们当中， Dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 说：“愿你们平安。” Kemudian ia berkata kepada Thomas, 他对多马说 "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 伸过你的指头来摸我的手，伸出你的手来伸入我的肋旁，不要疑惑，总要信。 Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." 托马说：“我的主，我的神。” Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." 耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。” Saudara percaya pada Yesus? 你相信耶稣吗？ Meskipun saudara tidak melihat, 虽然你没有看见， hanya berdasarkan kesaksian para rasul, 只有透过使徒们的见证， jika iya, berbahagialah saudara. 倘若是你们有福了。 Petrus bersaksi demikian. 彼得这样的见证， Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. 彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人，原来各国中的那敬畏主、行义的人，都为主所悦纳。神借着耶稣基督，那是万有的主，他是万有的主，传和平的福音，将这道赐给以色列人。” Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, adalah sebuah kenyataan. 耶稣是上帝，是和平的君，这是奇妙的主，这是现实， Sebuah fakta yang dapat dipercaya. 这是我们必须相信的现实。 Jadi percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 所以你必须相信耶稣是上帝。 Respon yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam menyambut Dia adalah 我们第三的反应，当迎接耶稣的态度就是
memberitahukan bahwa Yesus berkuasa. 我们要传扬耶稣充满权柄。 Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. 第6节告诉我们， Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. 第7章，他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的日星必成就这事。 Pernyataan nubuat Yesaya ini menegaskan mengenai perlunya memproklamasikan pemerintahan Kristus. 耶沙亚9章7节里告诉我们，我们必须传扬上帝的国。 Yesus berkuasa di dalam sejarah umat manusia. 耶稣在人类历史上的掌权， Di dalamnya terdapat seluruh karya penebusan, 充满他救赎的工程。 dan kita perlu memberitahukan kepada siapa saja dan di mana saja 我们也必须到处传扬，告诉任何人， bahwa Yesus sungguh-sungguh berkuasa. 耶稣充满权柄， Berkuasa di dunia ini, 他充满大能在这世上， berkuasa juga menebus dosa-dosa kita. 也充满权柄来拯救我们从罪里得释放。 Dalam perjanjian baru dijelaskan para gembala segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. 在路加福音告诉我们，牧羊人他们往伯利恒去，想看到底发生了什么。 Mereka lalu memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Yesus. 他们也告诉了玛利亚，那些天使所论说的， Kita pun perlu melakukannya. 我们也必须这样行。 Setelah Anda percaya kepada Yesus mendapatkan keselamatan, 当你已经相信得救了， maka Anda juga perlu menyampaikan kepada siapa saja, semua orang, 你也必须告诉任何你碰见的人， bahwa Yesus berkuasa. 耶稣充满权柄， Memang tidak mudah, 不容易， karena seringkali kita merasa memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. 因为我们时常不自信，自为自己充满缺点， Bahkan seringkali kita menutupi ketakutan-ketakutan kita untuk memberitakan tentang Yesus yang berkuasa. 我们遮盖我们的害怕来传扬关于耶稣的信心。 Bahkan bisa mencari dalih untuk tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang ada. 所以我们找借口拒绝参与侍奉。 Salah satu anak yang bernama Gracia Epipania 有一个小女孩的名字叫 Gracia， pada waktu ia lahir, kedua bola matanya berselaput putih, 她生下来的时候，她的眼睛有白沫， sehingga ia tidak bisa melihat apa-apa. 这套她完全不能看见。 Meski demikian, Gracia tumbuh sehat seperti anak normal lainnya. 虽然如此，她与平常的孩子们一样成长。 Sejak umur 4 tahun, 4岁的时候， dia banyak terlibat dalam pelayanan. 她参与教会的侍奉。 Ia memberikan kesaksian pujian kepada Tuhan melalui banyak album-album nyanyian rohani. 她见证、歌颂、赞美主，有几个专辑。 Meskipun dia memiliki kekurangan tidak bisa melihat, 虽然他是盲人， namun dia bisa memberikan penguatan rohani kepada semua orang yang mendengar pujiannya. 可是透过他的他颂赞的歌，能够兼顾很多信徒。 Dalam kekurangannya, kelemahannya tidak bisa melihat itu. 在他盲人的缺点里， Gracia mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 他乐意被主
祝福使用。 Bagaimana dengan saudara dan saya? 你我如何呢？ Kekurangan apa yang saudara miliki? 你有任何缺点呢？ Kelemahan apa yang saudara miliki? 你有任何不自信呢？ Jangan pakai itu sebagai dalih untuk tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. 不要凭着这一切的软弱，我们就拒绝参与侍奉。 Karena kelemahan sekecil apapun atau sebesar apapun, 虽然我们的缺点软肋或小或大， Tuhan tetap masih bisa memakai saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 上帝仍然能够来祝福你，成为他的器皿。 Tetap beritakan Yesus yang berkuasa kepada siapa saja dan di mana saja. 我们仍然可以传扬耶稣是救主，充满权柄、大能的主。 Itu cara yang benar menyambut Dia. 这是正确的心态来迎接主。 Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. 提摩太后书第2章告诉我们， Paulus berpesan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 提摩太后书4章1节，因此我在神面前，并在主耶稣基督就是到他国度显现的时候，那审判活人死人面前嘱咐你，不要传道，无论得时不得时，总要切切预备，用百般的忍耐，各样的教训，自备人、警戒人、劝勉人。 Sambutlah kelahiran Yesus dengan cara menyampaikan kepada orang, memberitakan kepada orang tentang Yesus yang berkuasa. 迎接耶稣的诞生的态度，也是我们就是透过传扬主的大能和慈爱。 Jadikan diri saudara sebagai representasi kehadiran Allah di tengah sesama. 成为上帝的传道人来传扬他的诞生。 Karena dari mulut kita selalu keluar firman dan firman dan firman. 因为透过我们的口来诉说主的道。 Allah yang menyelamatkan Israel dari kesusahan besar dan kegelapan. 上帝拯救以色列民从痛苦黑暗里得释放。 Adalah Allah yang satu dan yang sama yang menyelamatkan dan menebus segala dosa saudara dan saya. 同样的，上帝来拯救你，从你的痛苦、黑暗、无能得释放。 Dia juga yang memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita semua. 他也给你得救、盼望的保证。 Marilah kita menyambut Yesus dengan 3 hal penting ini. 所以我们要透过这3件的反应来迎接耶稣。 Bersorak-sorak dan bersukacita di hadapannya. 我们要欢呼、高声歌唱、赞美主，迎接他。 Yang kedua, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 第二，我们深信耶稣基督是上帝。 Pegang itu dan pegang itu sampai saudara dipanggil Tuhan. 我们用坚固不移到我们见主的面那时刻，深信他就是上帝。 Dan yang ketiga, memberitahukan bahwa Yesus berkuasa kepada siapa saja dan di mana saja. 第三，就是我们到处传扬耶稣是充满大能权柄的主。 Semoga kehadiran Yesus dalam kita juga membawa keselamatan bagi sesama. 但愿耶稣的诞生带给了我们拯救，也是带给我们的周围的人喜乐。 Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. 上帝祝福我们，我们低下头来祷告。 Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami bersuka cita dalam menyambut Engkau. Kami
天父上帝，我们满心感谢赞美你，祝福我们以喜乐的心来迎接你的诞生。 Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 我们深信耶稣就是上帝， Teguhkanlah rasa percaya kami ini Tuhan. 坚固我们的信心。 Biarlah kami tetap menjadi murid-Mu yang setia sampai Engkau memanggil kami ke surga. 保守我们仍然坚固不移，到见主面的时刻，仍然是主你的门徒。 Berikanlah kami kemampuan untuk memberitahukan tentang Yesus kepada siapa saja. 加添给我们能力，能够向外人传扬主是上帝。 Karena kami rindu bukan hanya kami yang mendapatkan keselamatan, 因为我们渴慕不单我们的拯救， tapi kami rindu juga banyak orang di luar sana memperoleh keselamatan dari 也 Tuhan. 渴慕我们的亲朋好友可以得救。 Curahkanlah keselamatan-Mu kepada banyak orang. 求主施恩给大众， Bantulah kami Tuhan untuk menyatakan 帮 iman 助我 kami. 们能够传扬主的爱， Mampukan kami untuk berani bersaksi tentang Engkau. 帮助我们向你做见证。 Biarlah momen Natal ini meneguhkan panggilan kami. 愿圣诞节来造就我们对主的更新， Untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. 直到我们能够帮助我们的弟兄姐妹。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。